Itu yang ke-6. Baik, kita patah balik kepada yang mula tadi, iaitu pada muka surat 12. Aku memikirkan tentang firman Allah yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang menahan dirinya, yang takut kepada kedudukan Tuhannya, kebesaran Tuhannya, dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsu. Yang ketiga dia kata, aku fikir tentang ayat yang berbunyi. Kemudian ayat itu pun dibacakan, iaitu ayat 40 dalam suratul Nazi'at. Aku melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aku merhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia, setelah dia mengaji begitu lama, dia memerhati tentang suasana yang berlaku dalam kehidupan, dan dia rujuk kepada ayat Quran. Ini hebatnya orang dulu-dulu mengaji. Mereka meregukan kejadian yang berlaku dengan merujuk kepada panduan Al-Quran. Kerana tidak ada satu kejadian, tidak ada satu isu yang berlaku dalam kehidupan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan penyelesaiannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak alpakan, kami tidak lalaikan di dalam kitab Al-Quran ini daripada sesuatu. Allah Ta'ala ada, tak ada satu benda yang berlaku yang kami tinggal begitu saja, melainkan kami telah bagi panduan di dalam kitab suci Al-Quran. Itu ayat yang menjelaskan bahawasanya sebarang isu dalam kehidupan kita, sama ada isu itu berkait dengan pribadi seseorang, ataupun suami isteri, ataupun keluarga, ataupun masyarakat, ataupun negara dunia, melainkan semua itu sudah ada panduannya dalam Al-Quran. Kamu nak bersukan, ada ayat tentang sukan. Kamu nak berhibur, ada ayat tentang hiburan. Kamu nak berjiran, ada ayat tentang jiran. Kamu nak meniaga, cari makan, semua ayat Quran dah ada. Sama ada ayat Quran itu cara ringkas ataupun cara panjang, cara berayat. Tidak ada satu perkara yang berlaku melainkan Allah dah bagi panduan dalam Quran. Tinggal kita nak belajar mengerti. Zaman dulu ada seorang ulama, abang, Quran ni sebuah kitab yang lengkap, yang menjadi panduan sumber hidayah kepada kita. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling betul dan membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka itu ganjaran yang besar, pahala yang besar. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling bagus, paling baik. Jadi dia kata tak ada satu benda dalam isu yang berlaku dalam kehidupan kita melainkan Allah dah bagi jalan penyelesaian dan panduannya dalam kitab suci Al-Quran. Maka seorang dia pun tanya, kalau kamu kata semua benda dah ada dalam Quran, saya nak tanya kamu satu perkara. Tepung gandum sekilo boleh buat roti canai berapa biji? Tolong dia cari jawapan Al-Quran. Ada dalam
Quran cerita roti canai dengan tepung gandum. Kena harap kan kita semua ada dalam Quran. Dia kata, Ustaz, aku nak telefon lah. Dia tekan telefon, dia tanya kawannya. Kawannya tu memang pergi roti canai. Kawan tu pun harap. Dia pun harap dapat dah jawapan dia sekilo tepung gandum boleh buat roti canai. Kawan nak tanya tu harap balik. Tu hang tanya dia. Aku suruh tanya Al-Quran. Hang kata semua dalam Quran. Akhirnya kata Quran suruh tanya dia. Mana dia? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dia kalau kamu tak tahu. Aku tak tahu roti canai ni berapa biji boleh dapat dengan sekilo tepung gandum. Quran apa tak tahu, telefon pakar dia, ahli dalam bidang roti canai. Akhirnya aku tanya, aku baca Quran. Dia ada aku ikut Quran juga. Ada seorang ustaz, tapi ini dia main dalam kepala otak dia. Dia pergi ceramah dalam penjara. Bantuan tanya, kamu duk main marah ke kami yang haram, yang ni haram. Kami nak tanya, mana satu apa kamu duk suruh kami kembali kepada Quran? Hal ni tak boleh, hal ni tak boleh. Arak tak boleh minum, mencuri tak boleh. Kami nak tanya kamu, tolong ramai satu ayat Quran yang kata tak boleh hisap dadah. Dia tak tahu jawab dia. Fi amalin mumaddadah. Dia tengok dalam Quran ada dadah. Fi amalin mumaddadah. Belakang ada dadah. Itu dia bohong kawam. Jadi dalam agama kita diajar bahawasanya tidak ada satu isu yang berlaku melainkan dia dah ada dalam Quran. Cuma kita nak kena cari dia go dengan mana. Dulu saya pernah mengajar dalam radio Kedah, seperti 5 tahun lepas. Satu kisah seorang perempuan yang sesat jalan. Perempuan tu tua lah di Mekah. Nah, balik pada Mekah, balik rumah dia, hidup di Masjid Al-Aqsa. Dia sesat jalan seorang-seorang. Bertemu dengan salah seorang ulama pada masa itu yang bernama Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Imam Abdullah Mubarak tengok-tengok dia. Kemudian Imam Abdullah Mubarak bagi salam ke dia. Sebab dia orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi salam ke dia. Dia jawab kepada Imam Abdullah Ibn Mubarak dengan ayat surah Yasin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kita kalau bagi salam, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia baca ayat Quran yang ada perkataan salam. Lepas tu Abdullah Ibn Mubarak tanya dia, makcik buat apa? Tak ni seorang-seorang. Dia jawab dengan ayat Quran dalam surah yang berbunyi wa man yudlil fala hadiya lah. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada orang yang nak bagi petunjuk dia. Dia nak kata, makcik ni sesat jalan. Makcik main mana? Wa atim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila atau atimul hajj wal umrata lillah. Buatlah haji dengan umrah kerana Allah. Makcik ni main baru selesai buat haji, dia habaq cakap ada haji. Nak pergi mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, makcik ni main dari Mekah nak pergi Palestin, Masjidil Aqsa. Lama mana dah sesat ni? Salasa layalin sawiyya, 3 hari 3 malam. 3
Dia tanya hampir 30 soalan, makcik tu jawab semua ayat Quran. Dia pun heran. Dia tegur makcik tu tengah-tengah. Dia kata, makcik ni sembang macam saya lah. Saya lupa semua saya tanya jawab ayat Quran, sembang dengan saya macam saya. Makcik tu jawab balik, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tak ada siapa yang bertutur melainkan di sisinya ada malaikat raqib atid, duduk catat. Jadi semua soalan yang keluar daripada mulut dia sampai dia nak berpisah dengan makcik tu, keluar ayat Quran. Sampai dia tanya makcik tu, ada lagi tak? Makcik tu baca ayat Quran, tegur lah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kamu tanya sesuatu, jika dia jawab sesuatu itu akan menyusahkan kamu. Sampai last sekali dia bantu makcik tu suruh naik atas. Boleh tak saya nak tolong makcik supaya makcik jumpa rombongan yang makcik terpisah dengan dia. Makcik tu jawab, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Apa saja yang kamu buat baik, Allah Ta'ala tahu. Makcik bagi kita makan doa, dia baca ayat Quran tentang puasa. Kan kita ni musafir, puasa tak bagi wa antasumu khairul lakum, dia kata puasa lebih baik. Lepas tu bila nak tolong, dia kata segala apa saya kebaikan Allah Ta'ala tahu. Lepas tu dia kata, makcik naik tak bulan muntah saya. Makcik tu pun nak angkat kaki, pijak tempat pijak dia muntah. Bila nak angkat kaki, nak kena silap kain sikit. Silap kain dia nampak putih. Lagi hang tengok putih pula. Dia tak kata aku. Sebelum dia letak kaki ada atas tempat pijak tu, dia baca firman Allah yang berbunyi, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman lelaki, maknanya palingkan pandangan dia. Dia baca ayat Quran. Abang kata, aku nak angkat kaki pijak atas tempat pijak unta kuda aku ni, hang jangan tengok api paling kulit. Dia pun angkat tak. Bila dia angkat tak, unta tu kedopok, pusing sikit, kain dia kena di pijak tu, cari sikit. Bila kain dia cari sikit dengan sebab unta tu kedopok, akhirnya dia baca ayat Quran tentang apa saja musibah yang menimpa kamu, fabima kasabat aydihim, berpunca daripada dosa kesalahan kamu. Mungkin aku ada buat salah, akhirnya Allah akan timpakan musibah dengan bagi cari kain aku disebabkan oleh unta ini. Lepas tu dia baca ayat Quran, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa naik kenderaan tu, kita hafal, ada yang tak hafal. Doa naik kenderaan ni jangan baca ketika naik kenderaan saja. Naik lift pun baca tu. Kita bis mungkin kan ada tangga musim tu. Doa apa doa, aku kira nak beli barang. Daripada aku naik tangga lambat-lambat, biar aku pergi naik musim tu. Jadi tu baca tu, dia bawa aku naik sampai atas. Itu juga baca doa naik kenderaan. Walaupun lift tak ada zaman Rasulullah, bid'ah ni hari ni. Tapi sunat kita baca, pasal dia bagi cepat kita sampai. Jadi kita pijak atas tangga semakin lift, tangga semakin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kita masuk lift, kita tekan nombor subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Baca doa. Kemudian dia kata, aku pun sambil bawa kuda dia tu, aku sambil menyanyi. Dia baca ayat Quran ke aku, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada ayat Quran. Dia tegur aku bila aku menyanyi saja, biar aku baca Quran pahala banyak. Aku pun tersengat terus, tak kata apa. Akhirnya dia ada jumpa satu rombongan. Dia kata, ada satu rombongan depan cik. Ada lah siapa-siapa yang ada hubungan dengan cik. Kukuk lah dalam rombongan tu.
Makcik tu baca ayat surah Kahfi, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak itu merupakan perhiasan hidup di dunia. Makcik tu nak abang kata, dalam rombongan tu ada harta aku, ada kuda aku, ada juta aku, ada anak aku. Tapi dia tak abang kata ada anak. Dia baca ayat Quran yang menyebut perkataan harta dan anak. Anak kamu kerja apa? Dia kata wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka itu dapat petunjuk. Anak aku kerja dia dalam rombongan tu kerja tengok bintang atas, iaitu mereka adalah pembimbing haji, mutawif. Dalam perjalanan mereka jadi tukang tunjuk jalan. Pasal zaman dulu kita nak pergi mana-mana tempat berpandukan kepada panduan bintang. Zaman lah kita berpandukan kepada papan tepi jalan. Kanan di mana, kiri mana kita keluar tu dia tulis kanan jenayah, kiri gurun. Itu papan tanda duduk tepi jalan. Papan tandanya ada dua warna, jalan biasa biru, jalan beraya hijau. Ikutlah nak ikut hijau ke biru. Dalam tu dia ada tulis, ni panduan ni kanan, ni kiri, ni depan belakang. Ada nama panduan-panduan dia. Jadi zaman dulu tak ada tu. Tengah padang pasir, orang nak jalan dengan padang pasir, orang nak pergi tengah laut. Zaman dulu orang belajar ilmu bintang. Lagu tengok langit, bintang ni tala belah mana? Tala ni bintang ni tala belah Kuala Kedah, bintang ni Kuala Lumpur, bintang ni Bangkok, bintang ni Hanyai. Dia ada jalan zaman dulu. Zaman dulu panduan mereka bintang. Sehingga kan Allah buat satu surah nama surah bintang. Wal najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang apabila dia hilang, teman kamu tidak akan sesat dan tidak akan keliru. Allah sumpah dengan bintang. Pasal apa? Pasal zaman dulu perjalanan di suatu tempat ditempuh dengan cara melalui panduan bintang, ilmu bintang. Zaman dulu ada orang yang dia tengok jalan di lantai tanah, dia boleh tahu siapa berjalan di sini. Dia panggil ilmu tapak kaki. Hilang zaman lah. Zaman lain ilmu apa lah, ilmu handphone lah, WhatsApp banyak. Zaman dulu, sebab itu masa Nabi SAW hijrah, orang musyrikin Mekah pakai sahibul qiyafah, orang yang pakar tengok lantai, tengok tanah. Ada tu Nabi Muhammad jalan tapak kaki dia dengan Abu Bakar ni pikul ni, dia ikut tapak kaki tu, tengok kesan sampai jumpa Gua Sur. Ada orang yang pakar sedemikian. Jadi Allah Ta'ala bagi ilmu yang luar biasa. Jadi bin najmi hum yahtadun, orang tengok bintang tu boleh tahu arah ke mana dia nak pergi. Allah Ta'ala sebut kepada Muhammad SAW, jadi bintang apabila dia hilang. Kamu ni wahai Rasulullah, kalau bintang tak ada, pemberi panduan tak ada, kamu tak akan sekeliru. Pasal apa? Pasal aku sendiri yang bagi petunjuk kepada kamu. Aku sendiri yang bimbing kamu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang, apabila bintang tu tak ada, kamu tetap duduk dalam betul, kamu tak akan sesat. Zaman dulu kalau bintang tak ada, tak boleh. Jadi anak aku kerja dia najmihum, jadi bintang, panduan kepada manusia nak pergi haji. Anak kamu nama apa? Dia baca 3 ayat Quran. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dia baca Yahya, dia baca Musa, dia baca ayat Quran yang ada Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Lalu aku faham kata Allah Mubarak bahawasanya dia ada 3 anak. Seorang nama Ibrahim, seorang nama Musa, seorang nama Ibrahim, seorang nama Musa, seorang nama Yahya. Arah yang disebut habis, kita kepan habis. Ibrahim jadi Ibrahim, tidak pun in. Yahya 4 ya, dia pun ya. Musa ca, habis kepan. Orang Melayu ni tak ada nama banyaknya. Abdullah, pak dia pun nama Abdullah. Yolah, dia pun lah, dia pun 4 lah. Dia tak macam Cina. Cina ni dia disebut nama kalau 3 tia kali. Ya Ahloi, dia tak panggil Loi lah. Loi yang dia nak. Tak, ya Ahloi. Lah macam mana cinggu sekali gelaran-gelaran kau tu panggil.
Kita dah kita dikerat habis. Kita tak panggil habis. Kalau ada gelaran kita tak sebut. Kita panggil sekerat nama Ibrahim, Ibrahim. Nama Ismail, payah nak cari Melayu dia panggil habis. Aisyah, Syah mana Syah? Tak tahu kata Syah tu mana dia kambing. Syah tu makna kambing. Ibu negeri Selangor nama Syah Alam, kambing dunia. Syah tu kambing, Alam tu dunia, kambing dunia. Ada Sultan dulu, Sultan Alam Syah, Sultan dunia kambing. Tapi bukan makna kambing betul. Pasal apa? Pasal kita panggil Syah, kambing ni dia kena ada mat. Syah, panjang lah dia, bagi panjang, tukar jadi kambing. Kawan kita nama Aisyah, kita dia duduk dalam rumah, kita duduk bawah rumah, nak bagi dia turun. Syah, turun Syah. Syah tu kambing turun. Tak mau jadi kambing, Syah, turun Syah. Syah tak bagi. Tapi tengah orang dia panggil Syah, dia panggil Syah. Oh Syah, rosak turun. Fatimah jadi Mak. Dia pun Terimah boleh tambah. Sat. Jadi orang Melayu ni tak payah jenis potong nama orang. Cuma masa akad nikah dia panggil habis, tak apa. Dia tak panggil nama gelaran. Masa mayat, masa baca talqin dia panggil habis, tak apa. Tapi masa hidup begini tak ada. Kawan saya nama anak dia Abdul Qadir. Dia kata anak aku seorang kubuh nama elok Abdul Qadir supaya orang panggil penuh. Sebab dia tak panggil penuh. Saya kata dia murung balik pergi Kedah panggil Kadiang. Dia baru terdekat orang sungguh, Abdul Qadir jadi Kadiang. Azhar jadi Ad. Dipotong habis. Hak potong tu panggilan tak apa. Hak lagi pelik, laki bini dapat anak, pilih nama laki bini pun. Bini nama Maznah, laki nama Daud, jadi Mazda. Mazda sekarang Daud sangat. Mazda binti Daud. Laki nama Karim, bini nama Zaitun, jadi Katun. Katun binti Karim. Dia campur nama lelaki sekarang, nama bini sekarang. Makna apa? Aku betul-betul tak ketahuan aku pilih. Yang penting nama lain pada orang. Lah ni budaya orang kita suka pilih nama yang pelik, sedap disebut, pelik pada orang lain. Bukti dia, saya sebenarnya pernah mengajar sekolah rendah, pernah mengajar sekolah menengah, pernah mengajar universiti. 3 tempat saya mengajar. Sekolah rendah mengajar Jepang, sekolah menengah Maktab Muhammad Al-Ustaz, Universiti Insaniah. Sekerat sebahagian pelajar yang saya mengajar nama tak ketahuan maknanya. Pasal pelajar umur ni awal tak pun nama Muhammad, Abdullah, Musa, Ibrahim, Khadijah, tu nama kolot zaman dulu. Orang tua-tua punya nama. Kami nak reka nama baru, reka pi kulit terus. Kadang-kadang makna tak ada, kadang-kadang makna tak ketahuan, dia pun tak tahu. Sebab itu dalam agama dia ajak, bila kita jadi suami isteri, bila kita jadi pak mentua, mak mentua, anak kita dapat, kita nak buat nama, anak kita menantu kita dapat anak, kita dapat cucu, nak buat nama jangan pandai-pandai reka sendiri. Tanya ulama, oh saya berkenan, kami lagi bini pakai bincang lah, namanya kami berkenan. Ambil tau lah, ambil dalam buku. Tu cara orang usaha lebih, pergi beli buku nama-nama. Tetap kena tulis nama tu, pergi tanya Tok Guru dulu, betul ke tak kami baca ni. Takut buku tulis Nurul, dia tulis Nurul. Buku Habak Halim, dia Habak Halim. Buku kata Qalbun Salim, dia tulis Kalbun Salim, anjing sejahtera. Qalbun hati, dia tulis Kalbun, K-A-L-B-U-N, jadi anjing. Qalbun hati yang sejahtera. Quran kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak pinak melainkan orang yang datang dengan Allah,
datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Dia pergi report kat pejabat pendaftaran, kau tulis kalbun salim, KALBUN salim. Kalbun mana apa? Anjing. Qalbun hati. Jadi nak kena pergi tulis Rumi dengan Jawi bagi betul. Itu bahasa Arab ni lari sikit, lari makna. Lepas cerita orang dulu pergi report, nama agak kelin. Masa tu report di balai polis. Nama apa Nak buat nama apa Taruhlah apa nama saya tak ingat dah cerita. Jadi nama nak kena tulis yang betul. Kalau boleh pun nama para nabi, para sahabat, sahabiyah. Nama perempuan dalam Quran Maryam. Jarang kita jumpa dalam kampung lagi pun nama Maryam. Sedangkan Maryam tu ada satu surah nama surah Maryam. Dan perempuan yang hebat nama Maryam. Nama Maryam pun tak mau. Muhammad dalam satu kitab tajuk dan kelebihan meletak nama anak Muhammad. Bahkan Rasulullah nama Muhammad, ada surah nama surah Muhammad. Kita tak pilih. Untuk Arab dulu pilih nama anak dia Kuka. Orang tanya dia, awak pun nama anak Kuka? Dia kata komik dalam Quran. Tak mana, tak pernah jumpa pun. Dia pun baca ayat Quran tentang surah Jumaah. Wa tarakuka qa'imah. Quran tu dia cerita tentang Rasulullah tengah khutbah, tiba-tiba ada orang main pada luar bawa barang, dia berangkat keluar pergi ke barang tu, tinggal 12 orang dalam masjid. Dia dengar khutbah Jumaat. Infaqtu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Mereka pergi kepada kawan tu, tinggal kamu duduk berdiri seorang-seorang. Yang ada ketika itu 12 orang. Sebab itu mazhab Maliki dia kata sembahyang Jumaat sah 12 orang berdasarkan kisah itu. Jadi dia taraku mereka meninggalkan engkau. Dia buang tarah, dia kuka, ku dengan ka. Tak ada apa makna apa betul. Jadi hak saya nak pesannya, dalam kampung kita pun ada, dalam sekolah kita pun ada, dalam teman-teman kita di taman pun ada, iaitu ibu bapa yang memilih nama anak yang tidak ada makna. Kadang-kadang makna dia tak bagus, kadang-kadang tak ada makna terus. Kerana ini budaya orang Melayu kita lah ni. Di Indonesia orang sama. Jadi kita nak buat nama anak, pastikan nama dia tu kita rojok kepada alim ulama. Pasal kalau budak tu besar jadi jahat, salah satu punca daripada anak nama dia tak elok. Memberi nama anak itu memberi kesan kepada budak. Di samping kena kembang yang kedua iaitu pendidikan, tarbiyah. Kita bagi nama anak elok lah, kita kena didik bagi elok. Umur darjah 1 kena mula suruh sembahyang 5 waktu. Jangan nama anak elok, nama anak aku Abdullah, nama anak aku Muhammad, tapi awak jadi tak bagus. Hang tak suruh sembahyang, hang tak suruh buat baik. Jadi dua benda penting kepada seorang budak, nombor 1 nama yang baik, nombor 2 pendidikan. Kembang 2 ni insya-Allah budak tu membesar jadi orang yang baik. Jadi nama kena pilih yang elok. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, aku tanya makcik tadi, nama apa anak kamu? Dia baca ayat Quran tentang nama. 3 orang lelaki, 3 orang Nabi. Akhirnya aku menuju kepada rombongan itu, aku panggil, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Yahya. Maka datang 3 orang pemuda yang wajahnya berseri-seri macam bulan purnama, muka elok bagus-bagus, mai kat aku 3 orang. Aku tanya kepada mereka, ni siapa? Apa anak dia? Ya, ni kami anak dia. Lepas tu, ni aku jumpa mak abah tengah jalan, ni aku bawa mai kat abah. Lepas tu dia ucap terima kasih lah kerana awak mai mak kami, jumpa kami. Lepas tu mak dia kata apa? Baca kat anak tadi, idhabu biwaliqikum hadhihi fa
falyanzur ayyuha azka ta'aman falyati birizqin minhu waliyatawaddaf wala yush'alanna bi'ma'ana. Wahai anak aku, dia orang bawa duit perak ni pergi ke pekan, ke tempat jual makanan, kamu beli makanan yang terbaik. Gomai sini dia nak suruh anak dia beli makanan, dia tak makan puasa, dia baca ayat Quran surah Kahfi, suruh dia beli makanan, anak dia pun beli makanan. Gomai hidang. Lepas hidang, dia nak suruh Abdullah bin Mubarak makan, dengan sebab telah berjasa kepada dia. Dia baca ayat Quran, kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalau tak silap ayat dalam surah Al-Haqqah. Maka minumlah kamu dengan sebab kebaikan yang kamu lakukan pada masa yang lalu. Dia nak ada makanan, aku nak jamuhan, saya hantar orang aku. Dia tak suruh ayat biasa, dia suruh ayat Quran. Akhirnya kata Abdullah bin Mubarak, al-ana, sekarang ini makanan ini haram bagimu, aku tak akan makan. Melainkan wahai 3 orang pemuda, hampa kena cerita ke aku pasal apa mak hampa buat perangai tu. Daripada aku mula jumpa tadi, aku sembang dengan dia hampir 30 ayat aku sembang. 30 dia baca ayat Quran. Aku tak nak jumpa orang buat kerja ni. Aku nak tanya bahawa mak hampa buat perangai tu ni. Aku tak mau makan, melainkan aku tahu sebabnya. Jawab oleh anak dia, ni mak kami ni anak dia. Mak kami ni semenjak 40 tahun, daripada dulu sampai lah dah 40 tahun, tak pernah terbit daripada mulut dia melainkan ayat Quran siang dan malam. Kami cakap apa pun, dia akan jawab dengan ayat Quran. Dia nak kata apa pun, dia akan ukur ayat Quran. Otak dia macam komputer, dia boleh tahu apa yang berlaku, yang dia datangkan ayat Quran. Jadi mak kami jangan marah kalau dia boleh jumpa tadi sampai lah, baru jumpa berapa jam, berapa minit, tak pernah dengar dia sembang biasa. Kerana kami ni anak dia, kami tahu dia ni daripada dulu sampai lah, bukan sehari dua, bukan setahun dua, tetapi kami dah ingat dah 40 tahun dia hanya mengeluarkan ayat Quran daripada mulut dia siang dan malam dalam apa isu yang dia nak cakap. Barulah Abdullah bin Mubarak baca ayat Quran, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah limpah kurnia Allah yang Allah bagi kepada siapa yang dia kehendak. Allah itu pemilik kepada memiliki kelebihan yang besar. Kita tak boleh buat itu. Sebab kita muqaddam pun tak ingat. Baca kuliah, baca ilakum tak jumpa. Baca watin ditutup dengan awal asri. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Qul baca Yasin sahur dengan tabarakalladzi bi yadihil mulk, boleh. Itu kita. Jadi kita tak mampu, mana kita tak hafal Quran. Tapi kalau budak tu dia hafal Quran, dia faham ayat Quran, dia boleh buat macam motor dia, macam perempuan dia. Dia boleh cari. Saya di Mesir sana ada seorang ulama nama Syekh Syahrawi. Syekh Syahrawi ni kalau orang sembang dengan 4 jam dengan dia, 4 jam lebih jawab ayat Quran. Hampa nak tanya apa pun, aku takkan jawab dengan ayat Quran. Kepala otak dia dengan Quran tu memang dah mahir. Pasal apa? Mereka tu Arab ni 7 tahun dah hafal ya? Umur 11 tahun habis lah. Lepas tu ulang tadi sekolah rendah habis lah. Kita di sini yang ada suasana itu, suasana mengaji Quran daripada kecil, hafal Quran daripada kecil. Tu Arab lihat-lihat dia pun, dia tibai anak dia pun, dia hantar sekolah ustaz tibai dia boleh Quran, boleh tu pengajian ni cerah tu kan. Sebab Quran yang susah tu boleh ingat, yang lain lagi mudah ingat. Siapa ingat Quran, dia mengaji mudah boleh. Dia putus stik pelajaran macam putus stik Quran. Sebab itu kita baca sejarah tokoh-tokoh zaman dulu sama ada dalam bidang agama seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, imam-imam besar dulu dia jadi imam dalam bidang agama dengan sebab dia pemula dalam Quran. Bahkan dalam bidang dunia, Ibnu Sina pakar dalam perubatan, jadi doktor yang hebat. Sebelum dia masuk dalam bidang perubatan, dia hafal Quran ketika umur yang muda, umur 11 tahun muda sekarang. Lepas dia hafal Quran, dia pergi bidang keduniaan, jadi pakar perubatan. Jadi pakar-pakar yang hebat zaman dulu, dia pemula kehidupan daripada dengan Quran.
Kita lah ni mula kehidupan kita dengan menyanyi. Umur 4 tahun 5 tahun hantar pergi tadika, alif batak tak kenal, menyanyi pandai, menari pandai. Pasal apa? Cikgu ada di rumah di TV, cikgu di sekolah ajak menyanyi, dan cikgu di rumah ajak menyanyi menari. Akhirnya menyanyi pandai, menari pandai, tapi baca Quran tak erti. Zaman saya mengaji, zaman tuan-tuan mengaji dulu tak sama dengan lah. Lah ni tadika banyak menyanyi menari. Bahkan bukan dekat cikgu, bukan dekat pelajar, hari guru besar menyanyi. Tambah cikgu biasa lagi lompat. Saya pernah dipanggil untuk baca doa dalam majlis menyanyi. Ustaz ni kan kita nak buat hari guru, kita nak buat karaoke sikit. Sebelum karaoke Ustaz baca doa, mampu dah aku. Tak pergi baca doa, kita kerja dengan dia. Pergi baca doa, baguslah doa tu. Habis doa nak menyanyi. Nyanyi lagi perempuan aurat tak tutup apa semua. Panjang tu. Ish, aku nak buat macam mana nak elok tak boleh. Pergi baca ringkas, baca sikit. Balik-balik tidur, mimpi tak ketahuan. Aku tak mau baca dah. Mimpi siapa nantang buah mandian dah. Hantu ke apa. Ni pasal baca doa ni. Aku tak pernah tengok tidur mimpi tak ketahuan macam ni. Tahun depan dia suruh pula dah. Oh, aku tak mau lah. Saya kata tak boleh, saya tak boleh baca doa. Pasal apa Ustaz? Ni satu kewajipan. Kita kena latih budak-budak. Biar orang tua aja baca doa tak cukup, budak-budak tak pergi. Tak bawa betul Ustaz, dia bagi budak baca. Dia pergi apa? Aku tak pergi lah. Lepas tu tolong fatwa. Mereka Ustaz tak setuju yang macam mana ni, tak boleh baca doa dalam majlis karaoke. Hantar surat supaya mufti pun arahan. Majlis karaoke jangan baca doa. Nak karaoke dah selalu doa. Lepas tu karaoke buat apa? Lah ni pelajar sebahagiannya mereka boleh menyanyi, tak boleh baca alif bata dengan sebab menyanyi banyak sangat. Kita nak kena kawal walaupun dah suasana tu bencana, tapi kita nak kena tekan alif bata kena mengaji. Dia rumah kena mengaji, di sekolah kena mengaji. Ada orang kat kampung kat taman buah hantar. Ada ibu bapa anak dia tak boleh matematik, dia hantar pergi tuition matematik. RM30 sebulan pun dia bayar. Anak dia tak boleh Quran, tak hantar. Anak dia tak boleh Quran, dia hantar tapi tak bayar iuran. Quran iuran RM10, matematik 30 boleh bayar, RM10 dia tak bayar. Bergerak ustaz. Ada suasana ibu bapa yang tak prihatin tentang kepentingan alif bata. Alif bata ni asal nak boleh baca Quran muqaddam. Bila boleh baca Quran muqaddam, kalau dia mengaji bahasa Arab, dia boleh faham, dia tahu isu apa yang berlaku, jawapan yang Allah bagi dalam Quran. Ni ayat tentang aku nak terlibat dalam hiburan. Hiburan yang macam mana dia bina oleh syarak. Ni ayat Quran tentang hiburan. Ni hadis tentang hiburan. Aku nak bersukan macam mana yang Quran benar, yang hadis benar. Ni dia ayat dia. Kita boleh jumpa apa isu yang berlaku, ibadat, muamalat, munakahan, jinayat, isu ibu bapa, isu suami isteri, isu politik, semua ada dalam Quran jawapan. Tinggal kita nak baca, nak faham, nak ikut ayat Quran sebut. Itu yang kita mengaji. Dan bila kita tak faham, kita tanya masalah supaya jawapan tu keluar dari Quran, bukan daripada kepala otak orang yang jawab. Kalau ulama dah jawab satu ketika dulu, kita cuma nak gali, nak bedah, ambil apa yang mereka jawab. Sebab itu kalau orang tanya saya, Ustaz, mengaji ni nak pergi mengaji taman bagus. Saya dengar banyak orang bercakap dan saya sendiri pergi saranan. Tempat paling bagus kalau dapat ilmu, Mesir. Bukan di sudut ulama dan masyarakat, kitab yang dijual. Kitab di Mesir kalau dia jual, kita berjalan sehari tak habis. Bila main musim pameran kitab sedunia, tiap-tiap tahun setahun sekali, lebih kurang 2 minggu atau seminggu, setiap tahun sekali ada orang Malaysia bila main pameran kitab dunia dengan pergi nak tengok tu kan. Kita berjalan satu-satu dewan ni, sini ke pagar mana, tu ada dekat 10 dewan. Tu hak dewan, hak tak buat kemah ni. Penuh dengan kitab, berjuta jenis kitab. Kita tinggal bawa duit nak pilih. Aku nak beli kitab jenis tauhid, aku nak beli kitab jenis fiqh, jenis tasawuf, jenis tafsir. Tinggal kita nak beli duit, habis kitab tak habis. Belajar banyak.
Dan apa isu yang kita nak cari, dia jawab dengan kitab. Apa hukum takat gambar? 1 jilid, 1000 muka surat. Apa hukum sebut Sayyidina? sebuah 100 lebih muka surat. Apa hukum tahlil? Keluar 1 jilid. Apa hukum talqin? 1 jilid. Satu soalan, sebuah kitab jawapan. Saya pergi berjalan di Mekah, di Madinah. Di Mekah, di Madinah, bukan semua kitab boleh jual. Ada kitab yang bercanggah dengan ajaran mereka blok tak boleh jual. Sebab itu orang yang mengaji di situ, kalau tak beli kitab tauhid, tak rojok dalam tempat lain, dia hanya dapat tu akan balik patuah tu. Kerana di sana disekat kitab-kitab yang lain daripada aliran mereka tak boleh jual, tak boleh baca. Akhirnya orang yang baca hanya yang sekitar yang dijual itu. Berbeza dengan Mesir. Mesir hatta ketahuan pun ada jual. Injil lah dia buat pun tak ketahuan pun ada jual. Jadi pengalaman saya pergi berjalan di Syria, biasa Jordan, biasa Yaman, biasa di Yaman saya pergi berjalan di Hadramaut, saya berjalan di Sana'a. Tengok saya tiap tempat saya pergi, saya mesti masuk kedai kitab. Hatta orang ni pergi Cina, saya masuk kedai kitab. Yang tengok Cina, tulis Cina ke semua, keluar balik ke tu, beli sebuah lah, tulis harap. Ada tulis harap, saya beli sebuah. Jadi bila saya masuk kedai kitab di negara-negara saya melawan, tak boleh lawan kitab di Mesir. Sebab di Mesir, kitab-kitab yang jadi jual di sana begitu banyak, dan sebarang isu yang berlaku dia jawab dengan kitab, dia tak jawab dengan satu patah. Kita sini berlaku isu ni berbulan baru nak siap. Di Mesir hari berlaku isu, esok terus dapat jawapan. Keluar satu isu dalam soal abang benda tu tak betul, esok beratus beribu pakat tulis balik jawab kepada benda tak betul yang di bawah. Kerana di sana hidup dengan ulama yang banyak yang tak tidur malam bila berlaku isu untuk jawab esok. Hari berlaku esok jawab. Tu pengalaman saya duduk di sana. Kitab begitu banyak. Cuma yang kalau nak pergi sana, kena orang yang dah boleh kawal diri dia lah. Masyarakat, suasana sosial dan masyarakat di sana lebih kurang sini juga. Keluar pekan, orang tak tutup aurat. Kalau kita tak pergi Mesir, kita faham tu Arab Mesir ni tentu pakai jubah, cakap tu seluruh macam kita tengok gambar Arab dalam bulan puasa. Tu Arab Mesir lakon. Cakap fasah-fasahah, fasih elok, bagus. Pergi sana teruk lah. Pergi sana sampai airport lebih kurang sini ya. Cuma ulama dia duduk dalam Universiti Azhar, ulama dia duduk di taman-taman masing-masing, dan ilmu dia duduk dalam kitab. Kitab-kitab di sana bahas macam-macam isu semasa, isu lama, semua ada. Semua dia bukukan. Jadi ulama ilmu sana duduk dalam kitab. Sebab itu ulama-ulama yang balik daripada Mesir yang duduk di Malaysia, sama ada di Kuala Lumpur, di Selangor, di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, yang diambil menjadi majlis fatwa biasanya orang Mesir, orang yang lulusan Mesir. Kedah 100% ngaji Mesir, mula daripada mufti, timbalan mufti, syekh ni sampai ke seusaha, semua duduk dalam mesyuarat fatwa di Kedah ni, semua orang lulusan Mesir. Kenapa? Apa duduk Mesir dia makan ketua roti Arab, dia tahu isu-isu yang berlaku, kita apa nak rujuk. Kerana Mesir dia ajar bagaimana kita nak cari satu jawapan kepada soalan melalui kitab, bukan melalui tulisan 1-2 baris. Tapi kalau betul-betul mengaji, dia akan jumpa isu soalan dan jawapan kita ni. Tapi kalau saya pergi Hadramaut Yaman, ada kitab-kitab yang tak ada di situ. Ada kitab, ada isu-isu tak ada. Isu semasa macam bayi tabung uji, isu macam kad kredit, isu macam isu klon, apa juga isu, Mesir terkedepan. Mereka ada ulama-ulama yang pakar dalam kajian isu muasir. Sampai ada satu pelajaran di kuliah syariah tahun 1, 2, 3, 4, nama dia Qadaya Muasirah. Tajuk dia isu-isu semasa. Ada seorang masuk hospital sakit, lama sakit, kemudian tak ada harapan dah nak sembuh. Kalau biar lagi lama tu, habis duit belah je, boleh dah cabut wayar tu bagi mati lah tu. Senang, cepat tanam ni, tak perlu belah lama.
Nak baca qatlur rahmah, membunuh kerana kesian kepada pesakit, kesian kepada adik beradiknya. Boleh lagu tu? Dijawab dalam fatwa Mesir. Macam-macam isu dibicarakan. Jadi ada isu semasa dan isu belakang. Kerana di sana ada pakar-pakar dalam bidang tersebut. Jadi Syekh Sya'rawi rahimahullah yang saya cerita ni, dia ni mengajak Quran dalam TV. Dia pagi buat rakaman, orang duduk depan dia mengaji saja. 45 minit satu episod, betul rehat minum teh apa semua. Beberapa minit buat pula episod kedua, 45 minit. Dia pegang Quran, dia ambil Quran, dia pegang, dia baca, dia tutup, dia hulai ikut ilham dia. Nama dia Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dia ni paling hebat di sudut tafsir. Satu ayat Quran dia tafsir ikut sains, dia tafsir ikut dia. Dia tak pegang bahasa, dia pegang Quran, dia baca 40 minit. Sampai satu masa dia tafsir surah Ahzab. Dia cerita tentang perang Ahzab. Cerita dalam cerita dia tu ada tak twist sikit. Dia tafsir kalau silap 4 atau 5 episod. Satu episod 45 minit. Dan tafsir 2 episod berhenti, nak sambung hari lain pula. Dia balik rumah tidur. Dalam tidur dia mimpi tengok perang Ahzab. Apa Rasulullah kata dalam mimpi itu, apa sahabat jawab, apa tentera kafir kata apa semua. Dia tengok, dia kata aku tengok perang Ahzab dalam mimpi itu macam kita tengok TV. Akhirnya esok tu dia pun betul. Aku kata kemarin tak betul sikit, yang betul macam ni. Bukti dia semalam Allah Ta'ala tunjuk ke aku dalam mimpi, aku lihat perang Ahzab dalam Rasulullah daripada mula sampai habis. Syekh Sya'rawi, Allah bagi ilham yang luar biasa. Nak jumpa dia payah. Dekat-dekat saya, dia tahun 98. Dia mati bulan 6 bulan silam. Awal bulan, kata saya dalam bulan 4 bulan 3. Saya dengar cerita kata dia ni rajin main seminggu sekali di depan masjid Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha yang ada tempat midiyafah dan tempat tetamu. Seminggu sekali dia main tu. Dia untuk akad nikah, untuk jampi dia yang kadang-kadang orang main ayak jampi. Saya dengar, saya ajak kawan ni, jom kita pergi jumpa dia. Sebab kita ada tengok dia dalam TV. Dalam TV tiap minggu dia ngajar Quran, ramai mengaji dia, buat rakaman. Kalau bulan puasa tiap hari. Jom kita pergi jumpa Tunggu ni. Tunggu ni memang terkenal semua. Jom. Pipi nak masuk tak boleh. Dekat nak maghrib lah. Orang dah tak dibenarkan masuk. Orang benar masuk lepas Jumaat sampai ke Asam. Sampai lepas Asam. Hak mana mai awal boleh. Kami mai tak boleh masuk. Dia ada pengawal di luar. Banggatnya. Tak boleh, Syekh dah penat, tak mau jumpa siapa lah. Bobby balik semua. Orang kami main jauh nak jumpa. Tak boleh, main minggu depan pula. Kita lebih kat main minggu depan pula, kita boleh masuk. Minta nak masuk, tak boleh. Pergi balik. Lah kali putus asa, hampir putus asa. Buat macam mana aku nak masuk juga jumpa dia. Angkat tangan baca doa. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak jumpa Syekh Sya'rawi, tak nak jumpa. Minta lah kalau boleh jumpa 5 minit jadi lah. Nak jumpa dengan dia Allah. Kalau nak keluar, pakai aku panggil. Budak, main masuk. Dia kata boleh dia jumpa seorang. Main tu. Boleh kat saya seorang. Kawan saya tadi masuk. Saya masuk dekat nama dia, gelap. Saya masuk duduk dalam bilik seorang-seorang dia, tempat tidur dia atas katil dia. Duduk dalam bilik, saya seorang. Sebelum dia tengok dalam TV, hari tu boleh jumpa berdepan dua-dua orang. Dia tengok saya. Dia kata, hang siapa? Saya ni pelajar Malaysia. Hang main apa? Saya main macam doa kata Syekh. Aduh. Dia angkat tangan dia letak atas kepala saya, dia macam doa. Pro. Cukup 5 minit. Ambil keluar. Saya tengok jam. Orang tua ni macam tahu aku nak jumpa dia 5 minit. Silap dia minta 15 minit boleh lama. Kita baca doa di luar tu dia boleh tahu lama mana kita nak jumpa dia. Dia macam dia tolak habis. Balik tu sehari dua rasa tenang, rasa khusyuk lain. Lepas tu aku hilang balik. Itulah kali pertama dan terakhir saya jumpa dia. Jumpa kali pertama terakhir dan duduk sana dia mati.
Sebelum dia mati, dia abang disuruh korek kubur. Aku kalau mati tanam ni, dan dia mati dalam keadaan puasa, mati tengah puasa, aku tak mau mati dalam keadaan makan. Aku nak jumpa Allah Ta'ala keadaan puasa. Bila dia mati, orang macam laut, satu musyrik sembahyang ada, bahkan di Masjidil Haram orang sembahyang baik dia di Masjid Haram dia pernah ngajak Mekah. Dia ni kehebatannya tafsir. Dia baca ayat Quran satu main. Kalau tanya yang kuakam, tolong 4 mazhab. Nama dia Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi. Dia ni orang yang luar biasa. Itu pengalaman saya jumpa dengan ahli Quran yang hebat di sana. Dia kata kalau hampa nak tanya aku berapa jam pun soalan, aku mesti jawab dengan ayat Quran. Aku tak kata kosong. Kenapa? Karena otak dia dah jadi komputer. Dia mahir Quran macam kita mahir Fatihah. Dia mahir Quran macam kita mahir alif ba ta. Lepas pada jim dah, kita lepas jim cari apa dia boleh jawab. Tanya budak yang mahir jim ha kha boleh sambung. Kita kalau alif ba ta kita pakar Iqra satu. Hafiz apa? Iqra satu. Kita beri alif ba ta. Surah yang kita paling mahir inna a'tainakal kautsar. Gerak tengah malam pun boleh khatam. Orang gerak kerja bagi sambung boleh sambung. Surah apa? Inna a'tainakal kautsar. Hafiz surah tu. Tapi atas kita tak tahu. Jadi kata oleh anak dia tadi, mak aku ni 40 tahun tak pernah cakap biasa mengenai ayat Quran. Kenapa? Karena dia baca dengan faham dan dia tahu ayat ni tentang apa. Ayat ni tentang isu ni, ayat tentang isu ni. Kita yang ada di kalangan kita yang tak setuju dengan yang sebahagian hukum Allah Ta'ala kerana dia tak faham Quran. Yasin baca tiap malam Jumaat tapi tak faham surah Yasin. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji sama. Sebab itu bila kita baca hari ini, dia sebut bahawasanya aku memikirkan ayat. Ayat yang aku baca, aku tak baca saja, tapi aku fikir maksudnya. Sebab itu kata ulama dalam Ibnu Katsir kata, bila kamu baca Quran, kamu kena amai 2, 3, 4, 5 perkara. Satu, baca. Yang kedua, bagi betul tajwid. Lepas kalau kita dah boleh kenal huruf, kita kena kenal tajwid. Yang mana nak kenal dengung, yang mana tak kenal dengung, yang mana nak baca mat, yang mana nak baca pendek, yang mana mat 2 harakat, yang mana mat 6 harakat, yang mana huruf tebal, yang mana huruf nipis, yang mana qalqalah, yang mana nak kena jaga. 2-3 hari lepas saya baca dengan pelajar ni tajwid, tajuk dia babut tahzirat, bab amaran-amaran. Bila kamu baca Quran, kamu kena jaga sesuatu yang kadang-kadang takut kamu tersebut lain. Contoh dia famanir turra, famanir turra, fa mim nun dad ta, dad sukun ta dhammah. Kalau kita baca cara cepat, dia akan jadi ta dulu. Faman turra ghayra baghin wala 'adin fala isma lahu faman turra. Jadi fa mim nun ta ta. Padahal yang betul dad ta. Tak mau bagi jadi ta dulu macam mana? Bila sebut dad berhenti sah. Pada sebut ta. Faman turra baru jadi dad ta. Kalau faman turra jadi ta dulu. Kita tak perasan. Kita sebut memang jadi dulu. Lagi satu dad sukun. Kita sambung cepat sangat menyebabkan dad tu dia jadi qalqalah, sedangkan dad bukan huruf qalqalah. Dalam surah Yasin, wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursal, kita baca wad. Bahasa apa? Bahasa kita cepat, akhirnya dia bunyi qalqalah, sedangkan dad bukan. Tak mau bagi bunyi, nak kena berhenti bila lidah kita sampai famanil turra wadrib lahum masalan wadrib. Lagi satu dalam Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ana dia bunyi. Padahal an'am, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita cepat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ada benda-benda yang dia bagi amaran, tahzirat, peringatan. Ni kena jaga, silap sikit dia pergi habis sesuatu lain. Yang tu contoh-contoh dia banyak yang kita nak kena jaga, yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam satu ayat dalam surah Baqarah, afatatma'una an yu'minu lakum, afat alif fa ta ta.
Bila ta dia kena bunyi afatata. Kita afatata tebal saja. Pada ta tu nipis, ta yang tebal. Ta. Ataupun kita baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayat. Khalaqa. Kita baca khalaq tebal saja. Surah Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada antara akhir. Kita baca apa? Wallah tebal saja lam tu. Padahal yang tebal dha, lam tu nipis. Yang betul wala dha. Kita wallah tebal saja, kita tak perasan. Ada amaran-amaran dia bagi. Ada bab amaran, jangan sampai kita menebalkan yang menipiskan yang tebal. Itu ada jenis-jenis perkataan. Yang tu kita kadang-kadang tak perasan. Jadi bila kita baca Quran, yang pertama bagi kenal huruf yang kita sebut. Yang kedua bagi belajar tajwid, bagi betul tajwid. Yang ketiga bagi faham tafsiran, terjemahan dan tafsiran ayat. Kita baca dah betul dah, tajwid dah kita boleh dah, hari-hari dah baca dah bagus. Tapi satu tiga kena masuk, iaitu memahami. Memahami itu dua cara. Kita belajar tafsir satu-satu patah, satu lagi kita pergi dekat orang mengajar. Orang mengajar kenal hari ini tajuk ni, esok tajuk ni, lusa tajuk ni. Jadi kita mengajar, mengaji sikit sampai kita mengaji tak ada habis mengaji. Tak apa, pasal mengaji juga. Yang ketiga, orang baca Quran dia mesti berusaha memahami maksud ayat yang dia baca. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak bertadabbur, berusaha meneliti dan memahami Al-Quran yang dia baca? Itu yang ketiga. Yang ketiga bagi paham daripada Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Yang keempat, setelah faham kita amal sedaya upaya yang kita mampu. Yang kelima, setelah kita amal kita ajak orang baca. Ada orang beriman yang belum beriman, orang bukan Islam, ajak orang yang beriman, yang sudah beriman baca. Ajak orang bagi yang sudah baca bagi belajar bagi betul tajwid. Ajak orang yang sudah betul tajwid belajar bagi faham. Ajak orang yang sudah faham beramal. Ajak orang yang sudah amal sebarkan. Sokong ayat Quran. Tu baru lengkap, nama dia tak tinggal Quran. Yang tu Quran akan bagi syafaat kata. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis Imam Muslim menyatakan kalau kamu baca Quran, akhirat esok Quran akan bagi syafaat, bagi pertolongan kepada kamu. Kamu nak dapat pertolongan dalam Quran, kamu kena tolong Quran dulu. Sebelum kalau Quran nak tolong kamu, kamu kena tolong Quran. Tolong apa? Tolong beriman, tolong baca, tolong bagi betul tajwid, tolong bagi faham apa kamu baca, tolong amal apa yang kamu baca, tolong sebarkan dan tegak apa yang kamu baca. Kerana ada hadis berbunyi rubbatalil lil Quran wal Quran yal'anu. Ada orang, sebahagian manusia, banyak orang yang baca Quran dalam masa yang sama Quran laknat dia. Dia baca Quran tapi Quran yang dia baca tu laknat diri dia. Aku baca Quran banyak pada orang ni, sehari 10 juzuk, 3 hari sekali khatam. Buat-buat baca-baca tapi hang baca ayat yang melaknat kamu. Masalah Quran ni laknat kita. Bila kita baca ala la'natullahi 'alal zalimin, ingatlah laknat Allah itu ke atas orang zalim. Kita baca Quran, kita buat zalim, maka kita laknat diri kita sendiri. Kita tak sedar. Apa dia orang zalim? Orang yang tidak meletakkan sesuatu sesuai pada tempat yang menurut kehendak syarak. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa tak mau ikut hukum Allah, dia orang zalim. Bila kita tak mau ikut hukum Allah, berarti kita baca ayat Quran, kita laknat diri kita sendiri. Sama ada dia sedar ataupun dia tak sedar. Quran kata judi itu haram, dia baca ayat Quran judi itu haram, tiba-tiba dia terlibat dengan judi, maka dia laknat diri kan. Sebab itu bila kita baca Quran, ulama kata siapa pun yang baca Quran di kampung ke, di taman ke, biasanya dia tutup Quran dengan sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqah maksudnya maha benar. Allah oleh Allah Ta'ala al-azim, yang maha agung, yang maha mulia. Maha benarlah Allah yang maha mulia. Itu maksud sadaqallahul azim. Jadi saya baca surah yang pendek, sadaqallahul azim. Baca surah yang panjang, sadaqallahul azim.
qari'ah yang terkenal, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Bila baca Quran tutup dengan sadaqallahul azim, dia tak tutup dengan hadis. Dia mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia sudah dengan sadaqallahul azim. Kita baca sendiri pun sedemikian, masuk pertandingan baca Quran pun baca sedemikian. Kenapa kita baca sedemikian? Ulama kata bagus baca sedemikian, karena semua Allah Ta'ala sebut itu adalah benda betul. Maka kita mengakui yang betul. Tiba-tiba orang yang baca ayat Quran, dia baca sadaqallahul azim, dia tak setuju ayat Quran dia baca, maksudnya dia tak betul. Aku kata betul tapi aku jadi tak betul. Pasal apa? Dengan sebab tak faham satu, dengan sebab faham tapi ketegang. Itu dua. Itu punca orang tolak Quran. Punca pertama kerana dia tak mengaji langsung, dia tak faham. Dia tolak kerana dia tak faham, masuk dalam ad-dallin, orang yang sesat. Hak kedua, mengaji faham tapi tolak juga, masuk dalam al-maghdubi alaihim, orang yang dibenci. Kita nak alladzina an'amta alaihim, orang yang Allah bagi nikmat, iaitu berilmu dan beramal. Yang al-maghdubi alaihim berilmu tidak beramal, dibenci oleh Allah. Ad-dallin beramal tidak berilmu. Fatihah hajam 3 golongan manusia seluruh dunia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. 3 golongan. Satu, ada ilmu beramal dengan ilmu, itu golongan yang baik yang ikut para rasul. Namun dua, ada ilmu tapi tak ikut ilmu dia, iaitu ikut Yahudi. Yahudi ada ilmu, Iblis ada ilmu tapi dia tak ikut ilmu dia, dia bercakap dengan ilmu dia. Orang berilmu tidak beramal masuk dalam al-maghdubi alaihim, yang dibenci atas mereka itu. Yang ketiga, beramal tanpa ilmu, buat kerja tapi tak ada panduan syarak, ada ilmu, iaitu dhalin, sesat. Jadi Fatihah kata manusia seluruhnya 3 golongan. Satu, dia selamat, iaitu yang diberi nikmat ilmu dan amal. 2 dan 3 tak selamat. Yang kedua, ada ilmu tak beramal. Tahu kata semayang tu wajib, tak semayang. Tahu kata tutup aurat tu wajib, tak tutup aurat. Tahu kata mengumpat tu haram, hari-hari mengumpat kawan. Dia tahu tapi dia tak boleh buat. Benda wajib dia tak boleh tinggal benda haram. Maka yang tu nama al-maghdubi alaihim. Satu lagi tak tahu. Tak tahu kata semayang. Aku tak tahu tak semayang wajib, aku tak semayang. Betul Allah. Dia tak tahu banyak perkara, dia tak hilangkan kejahilan yang ada pada diri dia. Dia ad-dhalin. Jadi orang yang tahu kitab tapi tak ikut kitab, macam kitab Taurat, kita injil ahli kitab zaman dulu, mereka itu dibenci atas mereka itu. Orang yang beramal tak ada kitab, Cina tak masuk Islam, Hindu tak masuk Islam, tak ada kitab yang turun daripada langit untuk mereka baca, mereka tengok, mereka dhalin, sesat. Orang Melayu pun kalau tak ikut kitab, tak ambil tahu tentang kitab, dia sesat. Kita aku mengucap, aku dulu baca mengucap, hang mengucap saja, semayang tak, buat baik tak, dosa hang buat, hang masuk dalam dhalin, sesat. Kita baca Fatihah, kita tak mau golongan sesat, kita tak mau golongan yang dibenci. Jadi siapa yang dibenci, reti tapi tak mau ikut benda dia reti. Siapa yang sesat, tak reti tapi tak mau ikut orang reti. Tak mau pergi mengaji, tak mau cari ilmu kehidupan dia, cari makan. Makin tidur, macam mana aku nak cari makan, macam mana aku nak cari duit, macam mana aku nak makan sedap, macam mana aku nak berhibur. Siang malam fikir nak syok dalam keduniaan dia. Syok ada dengan merempit, syok ada dengan lelaki perempuan yang haram, syok ada dengan hiburan, syok ada dengan cari duit, syok ada dengan juri. Tak ada syok dengan semayang, dengan ibadat. Ibadat ni kalau betul ada Allah Ta'ala bagi kelazatan, lebih syok daripada orang yang gembira di kelab malam, kata ulama. Ahlul layli fil laylihim aladdu min ahlil lahwi fil lahwihim. Ahli malam di malam hari mereka, orang yang beribadat di malam hari mereka, apabila Allah bagi satu kelazatan, dia lebih gembira daripada ahli hiburan di tempat hiburan mereka. Orang yang boleh pergi kelab malam minggu, dia boleh balik pukul 5 pagi kerana dia gembira di kelab malam tiap minggu ni. Pasal apa? Pasal dia syok di kelab malam. Kita tak tahu, dia tak nak pergi. Tapi ulama kata, kalau Allah Ta'ala bagi kelebihan seseorang boleh beribadat, dan kelazatan dalam beribadat, kelazatan dia dalam beribadat lebih lazat daripada kelazatan ahli hiburan dalam hiburan mereka. Baik itu kita kena doa minta Allah bagi kita kegembiraan, kelazatan dalam mendekatkan diri pada Allah. Mereka dapat kelazatan dalam menjauhkan diri pada Allah, mendekatkan diri pada syaitan. Kelazatan mereka kalau tak semayang subuh langsung. Kelazatan kita kalau boleh berhenti semayang, tu pun susah nak habis 2 rakaat. Nak terkencil lah, nak terberak lah, belah tu. Kita yang duduk buat ibadat pun, kita tak dapat kelazatan yang tinggi macam orang dulu-dulu. Tapi kita kena usaha. Ada orang kelazatan mereka dalam dosa,
kelazatan mereka dalam maksiat, dengan sebab mereka membiarkan diri mereka berada dalam al-dhalin ataupun dalam al-maghdubi alaihim, yang dibenci atas mereka itu. Jadi kata ulama, 5 benda kena ada kepada orang baca Quran supaya dia tak kena hadis yang berbunyi al-rubbatalin lil Quran wal Quran yal'anuh. Ada orang baca Quran, Quran laknat diri dia dengan sebab dia baca-baca lah, tapi dia tak betul dengan apa dia baca. Kehidupan dia, tindakan dia bercanggah dengan hukum hakam yang dia baca. Hadis itu disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rubbatan lil Quran, banyak orang baca Quran dalam masa yang sama Quran melaknat diri dia sendiri. Tambah hak tak baca tu, hak tak mengaji tu, hak tak peduli tu, hak tolak tu lagi tu. Hak duk baca tu pun kena laknat. Pasal apa kena laknat? Pasal dia melakukan perkara yang diharamkan oleh apa yang dia baca. Sedangkan dia baca Quran, sadaqallahu al-azim, maha benarlah Allah yang maha mulia. Semua ayat Quran yang aku baca semuanya betul. Tiba-tiba dia tak mau ikut, dia tak betul. Dia kata betul, mulut dia kata betul, tapi hati dia dan perbuatan dia tak betul dengan ajaran Quran. Sebab itu kita kena faham supaya kita tak bercanggah dengan apa yang kita faham. Jadi baca, beriman nombor satu, paling penting beriman. Setelah beriman, baca. Setelah baca, bagi betul tajwid. Setelah bagi betul tajwid, bagi faham ayat-ayat yang kita baca. Setelah faham, kita usaha amal dekat sedaya upaya yang kita mampu. Lepas kita amal, tak cukup kan kita seorang habang ke anak bini kita, habang ke masyarakat kita, habang kepada negara kita. Mesti kita semua kena kembali pada Quran. Kalau kita tak kembali pada Quran, apa kita nak jawab dalam kubur masing-masing? Karena malaikat akan tanya, wa ma imamuka, apa imam kamu? Imam aku Quran dulu, imam aku surah abang tak dulu. Apa itu imam? Itu imam aku RTM dan TV3 tak dulu. Itu imam apa? Itu imam Batu 3, mana ada ni? Itu imam aku, itu imam Majid Batu 3, tak ada jawapan tu. Yang ada, wa ma imamuka, apa itu imam kamu? Wal Quran imamnya, Quran ikutan aku, Quran imam aku. Itu saja yang boleh selamat kita. Sebab itu ayat 30 dalam surah Al-Furqan kata, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Dan telah berkatalah oleh Nabi Muhammad SAW, wahai ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya kaum aku ittakhadhu, menjadikan Quran ini mahjura, sebuah kitab yang ditinggalkan. Rasulullah mengadu kepada Allah satu ketika dulu, ya Allah ya Tuhanku, kaum aku tinggal Quran, mereka tak mau pegang Quran, mereka tinggal Quran tu. Tinggal Quran tu apa maksud? Tak beriman. Itu tak maksud yang pertama. Kaum aku tak mau beriman Quran, Abu Lahab tak mau beriman, Abu Jahal tak mau beriman. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, tinggal Quran dengan hati, beriman tapi tak baca tu. Tak pernah baca, tak pernah dengar orang baca. Tak ada dalam minda. Kalau dia buka radio ada Quran, dia kalih boleh. Dia buka TV ada rancangan Quran, ceramah Quran, dia kalih boleh. Dia tak mau dengar langsung, dah dia tak baca, dia tak mau dengar. Orang baca pun dia tak mau dengar. Dia tinggal tu. Orang ajak pergi dengar ceramah, tak mau. Ajak pergi tempat tak ketahuan, dia mau pergi. Ada orang yang meninggalkan Quran dengan hati, dia tekat mengucapnya. Tapi Quran baca tak kerti, tulis tak kerti, dengar pun tak mau. Orang mengaji pun dia tak mau, orang mengajar pun tak mau mengaji. Yang penting telinga aku dengar hadis tak apa, Quran jangan bagi, aku tak mau dengar. Itu yang kedua. Dia beriman tapi tak baca terus. Yang ketiga, dia beriman, dia baca tapi dia tak faham. Dia tak usah bagi faham. Dia kata yang penting aku boleh baca, tajwid aku pakar. Siapa nak mengaji tajwid aku boleh ajar. Tapi maksud apa ayat Quran ajar, aku tak pernah ambil tahu. Pasal aku orang Melayu, Quran orang Arab, biarkan orang Arab tu lah. Nombor 3, dia boleh baca, dia baca hadis khatam, tapi dia tak pernah usaha bagi faham maksud ayat daripada itu pun tak betul dia. Kerana Quran bukan dekat baca, tapi kena bagi faham. Nombor 3, dia kata aku faham lah. Aku beriman, aku baca hari-hari, aku faham 30 juzuk. Tak ada siapa boleh kelintong, aku tahu makna sesuatu. Tapi aku tak mau amal apa aku faham baca. Dia tak ketahuan juga tu. Faham, lulus kuliah syariah, PhD dalam bidang Quran, tapi lawan Quran, tak suka kepada bacaan Quran sebab dia tak mau amal. Hak nombor 4, dia amal tapi dia tak mau, dia amal seorang-seorang, dia tak mau abang kau orang. Aku seorang sudah tak boleh, aku tak mau sebab kau orang. Tu pun tak betul juga. Dia kena ajak orang lain.
paling kurang anak bini dia selaya upayanya. Dia kena habaq kepada kepentingan Quran, kena ajak dengan seorang-seorang. Mak pak makin sembahyang subuh, anak tak sembahyang tapi aku sembahyang sudah, aku buang masing-masing. Anak aku dia punya pasal, anak bertanggungjawab ajak juga sembahyang subuh kalau dia tak mau sembahyang. Kita dah sembahyang, anak kita jangan biar tak sembahyang. Tak sabar biar dia muda ni baru umur 17, aku dulu baru umur 41 baru mula sembahyang. Ada fikir yang kita dulu zaman bapak ni pun lain. Dulu lain, sekarang lain. Jadi kita dah mula sembahyang dekat, pastikan anak kita dekat sembahyang juga. Umur 7 tahun bagi dekat sembahyang lah. Umur darjah 1 kena suruh sembahyang lah. Walaupun saya jaga pukul 8 suruh dia qadha subuh. Yang penting jangan tinggal sembahyang. Hari-hari umur 7 tahun bagi cukup 5 waktu. Walaupun dia malah tarawih pun kita tekan. Sebab kita tekan dia sembahyang sehari 5 waktu, sehari 5 waktu, 7 tahun naik 8 tahun duk suruh dia 10. Apabila dia dah lekat dan dia besar, dia sedap, dia akan gerak kita pula sembahyang subuh. Setelah mana kita gerak dia dulu, nanti dia jadi lekat sembahyang, dia sayang sembahyang, dia pula akan kempen kita sembahyang. Sebelum tu kita kena kempen dia sembahyang. Jadi budak-budak ni kita kena suruh. Berapa tahun Islam kan? 3 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. 3 tahun ni suruh dengan amaran tak sembahyang, marah pula. Masuk darjah 4 suruh tak sembahyang lagi, boleh tiba. Tapi kalau betul-betul kita suruh darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 tak terus tiba, dia akan lekat. Kerana 3 tahun pun sembahyang hari. Yang jadi masalah hari ni, ibu bapa tak peduli. Dia tak tahu darjah 1, kesian dia, aku dulu pun tua orang sembahyang, lebih cak kita. Kita nak suruh sembahyang, Tok Wan dia suruh dulu pun tak suruh aku sampai tahun ni. Aku orang berumur lah. Lepas tu kita biar anak kita. Lepas tu anak tu besar, tak sembahyang, jadi tak ketahuan, baru kita susah hati. Baru kita kalau nak minta ubat, macam mana ni? Pasal apa? Nak masuk pusat santi lah. Pasal apa? Kena dadah. Pasal apa? Tak tahu, kawan kot. Dah, salah satu punca dia kerana sembahyang. Jadi kita kena ambil berat 5 perkara tadi. Quran mesti kena beriman, mesti baca, mesti faham, mesti amal, mesti tegakkan, sebarkan kepada masyarakat. Baru nama tak tinggal Quran. Tapi dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri, dia tafsir lain pada tafsir lain. Tafsir Indonesia, tafsir lain dia terjemah dan meninggalkan Quran. Pimpinan Ar-Rahman dia terjemah apa? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Quran ini perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Dia terjemah kata, ada di kalangan umat Rasulullah tak mau jadikan Quran sebagai perlembagaan hidup. Perlembagaan diri dia, perlembagaan suami isteri, perlembagaan anak bini dia, perlembagaan dalam masyarakat dia, perlembagaan dalam negeri, dalam negara dia. Manusia tak mau menjadikan Quran sebagai perlembagaan. Ambil peraturan orang lain, orang barat, orang bukan Islam sebagai perlembagaan. Hak tu tafsiran Jabatan Perdana Menteri, bukan tafsiran tepi jalan. Depa hak duk dalam tu dah buat tafsiran sedemikian. Nah, abang kata orang yang selamat yang berusaha agar Quran itu menjadi perlembagaan dalam hidup dia, perlembagaan dalam negara dia. Lagi tak jadikan perlembagaan Quran sebagai perlembagaan dalam hidup dalam negara dia masih dalam keadaan tak sempurna. Dia mesti usaha supaya dia mati dalam keadaan berusaha ajak diri dia dan manusia menjadikan Quran sebagai peraturan dan perlembagaan undang-undang dalam kehidupannya. Mati dalam keadaan sokong Quran, jangan mati dalam keadaan tak peduli kepada hukum hakam Quran. Itu saya sebut ayat 30 surah Al-Furqan. Tuan-tuan ada duit pergi beli tafsiran pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri, ada tulis Rumi, ada tulis Jawi. Buka surah Furqan juzuk 14 ya Allah, ayat 30, tengok tafsiran yang sebut tadi. Kerana kita nak jaga diri kita jangan jadi orang yang tak peduli kepada perlembagaan Quran. Quran kena jadi perlembagaan hidup dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negeri, dalam negara. Baru selamat. Lagi masyarakat individu dan kumpulan tak mau jadikan Quran sebagai perlembagaan hidup, malah petaka huru-hara, masalah demi masalah akan berlaku dan bertambah dalam kehidupannya. Siapa tak mau jadikan Quran sebagai perlembagaan, Allah Ta'ala akan datangkan masalah demi masalah. Kalau dalam keluarga, cara keluarga, dalam kampung, cara kampung, dalam negeri, cara negeri, dalam negara, cara negara. Kerana manusia hanya boleh diselamatkan dengan panduan Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam zaman dulu, lan yusliha akhiru hadhihi al-ummah
illa lima salaha bihi awwaluha. Tidak akan selamat, tidak akan elok umat terkemudian melainkan dengan sebab sesuatu yang telah memperelokkan umat terdahulu, iaitu para sahabat. Bagusnya umat kemudian kalau mereka ikut para sahabat, tabi'in, iaitu mereka ikut Quran. Sahabat seluruhnya ikut Quran. Kita akan jadi selamat bila kita ikut. Macam mana selamatnya generasi yang dididik oleh Nabi SAW, itu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, kunna fuqara fa aghnana Allah bil Islam wa kunna adilla fa a'azzana Allah bil Quran wa mahma nabtaghi al ghina wal 'izzata bi ghayrihima afqarana Allah wa adallana. Kata Sayyidina Umar, kunna, kita dulu fakir, susah. Kita orang Mekah dulu susah, tanah kering kontang, pokok pun tak ada, buah pun tak ada, makanan pun tak ada. Lalu Allah mulia, Allah kayakan kita dengan sebab kita berpegang dengan Islam. Bila kita pegang dengan Islam di Mekah, orang-orang mai Mekah buat haji umrah, orang-orang mai buah-buahan daripada luar. Satu pokok pun tak ada, tiba-tiba buah banyak. Pokok durian tak ada, buah durian ada. Pokok muhtan tak ada, buah muhtan ada di Mekah. Sampai tak? Buah muhtan mai berapa kita? Kilo 20 ringgit dalam buahnya tu. Buah durian sebiji 90 rial, bau pun tak ada. Buah dapat pokok durian sepokok pun tak ada di Mekah. Padang pasir keliling kering kontang, tapi buah-buahan seluruh dunia ada. Buah kita tak kenal pun ada. Hatta buah petai pun ada, belacan pun ada. Kami di Mekah tu beli petai, buat balik Mesir, dia makan dengan kulit-kulit ni. Pasal apa? Lama tak jumpa petai, jumpa di Mekah. Beli ikan kung, buah dan Maggi makan. Ikan kering dah apa semua. Saya Umar kata, kita dulu fakir, Allah kayakan kita dengan sebab kita berpegang kepada Islam. Wa kunna adillah, kita dulu hina. Hina apa? Sembah berhala. Hina apa? Bunuh anak perempuan hidup-hidup. Hina apa? Berkelahi hari-hari, minum arak, tunjuk langgar, betul-betul. Hidup dalam jahiliyah. Hina semua kita. Fa'azzana Allah bil Quran. Lalu Allah muliakan kita dengan sebab kita beriman dan mengamalkan Quran. Wa mahma nabtaghi al-ghina wal 'izzata bi ghairihima. Siapa pun yang inginkan dua perkara itu dapat pada dia, inginkan kekayaan dan inginkan kemuliaan, inginkan ekonomi dan mantap, inginkan kemuliaan, dengan cara selain daripada mendapatkan kedua perkara tersebut, mustahil dia boleh dapat, bahkan dia akan semakin hina dan semakin fakir. Siapa yang aku nak mulia tapi aku tak mau ikut Islam, aku nak mulia tapi aku tak mau ikut Quran, aku nak ekonomi yang baik tapi aku tak mau ikut Quran Islam, aku nak ekonomi yang berkat tapi aku tak mau ikut Quran, mustahil dia boleh dapat, bahkan dia akan semakin hina dan semakin fakir. Sebab itu kita tak nafikan apa yang berlaku dalam masyarakat ni. Kadang-kadang dia kaya, duit bilion-bilion ringgit, tapi kehidupan keluarga dia, anak dia tak ketahuan. Pasal apa? Allah bagi hang kaya, hang tekak jadi orang kaya, tapi hang tak cari Islam untuk mentadbir kekayaan, menyebabkan kaya kamu jauh daripada Allah, kaya kamu bertambah dosa, kaya kamu bertambah huru-hara dalam kehidupan kamu. Kenapa? Kerana kaya dia kena kembang Quran. Tambah susah, dah lah susah, tak ikut Quran pula. Dah lah susah, tak semayang pula. Susah dah, hutang keliling minyak. Semayang dah pula. Itu pepatah Melayu kata, sudah jatuh ditimpa tangga, ditimpa pula pasu bunga, dua kali timpa. Tangga kena lagi, pasu bunga apa boleh, cermin tu. Jadi dah lah susah, tak semayang pula. Dah lah susah, tak peduli kepada agama lagi. Kaya tak semayang pun tak ketahuan, susah tak semayang lagi tak ketahuan. Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir kefakiran itu menjadi kepada kekufuran. Jadi kita baca hari ini bab bagaimana dia kata, saya memikirkan ayat. Nah, abang kat kita ayat Quran duduk di rumah kita, jangan biar duduk di rak. Kita kena fikir maksudnya. Jangan nak fikir, kena belajar baca, kena dengar orang mengajar, supaya kita dapat panduan bagaimana kita nak urus kehidupan kita berpandukan kepada ayat Quran. Masa tidak mengizinkan, kami bukan kenduri ke 10 minit lah. InsyaAllah kita sambung baris yang kedua. Sekali mengaji sebaris mampu lah bila nak habis tahu.
Ni baru sekat ni, baru buka surat. Ya, aku fikir ayat Quran, fikir Quran habis dah 2 jam. Jadi minggu depan kita sambung tentang berbunyi juga. Baru ayat berbunyi tak urai, pakai habis gitu. Jadi insyaAllah kita nak penuhi pula kita berhenti tentang ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على